Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini Cikgu nak sentuh berkaitan dengan Matematik Tingkatan 4 KSSM, bab yang ke-9, kebarangkalian peristiwa bergabung. Subtopik 9.3, peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, para pelajar, para guru dan juga siapa-siapa saja yang menonton video ini boleh rujuk buku teks Matematik Tingkatan 4 KSSM muka surat 253 sehingga muka surat 261. Kita terus pergi kepada topik kita pada kali ini. Okey, baik. Di bawah subtopik 9.3 ni peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif, ada 3 standard pembelajaran utama. Okey, kita akan sentuh satu persatu. Okey, standard pembelajaran yang pertama. Membezakan peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Bagaimanakah anda membezakan peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif? Okey, sebagai contoh, bola pingpong yang berlabel dari 1 hingga 9 dimasukkan ke dalam satu bakul kosong. Seorang murid memilih sebiji bola pingpong dari bakul kosong tersebut secara rawak. Katakan T ialah peristiwa mendapat nombor genap. U ialah peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. V ialah peristiwa mendapat faktor bagi 9. Hubungan antara 3 peristiwa T, U dan V boleh digambarkan dengan gambar rajah Venn. Okay? Seperti yang kita pernah belajar berkaitan dengan set tu. Okay? Daripada gambar rajah Venn di sebelah, didapati peristiwa T dan V. T itu apa? T tadi peristiwa mendapat nombor genap. V itu peristiwa mendapat faktor bagi 9. Okey. Dikatakan peristiwa, okey, kata peristiwa T dan V tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Okey, sebab orang kata peristiwa mendapat nombor genap. Okey, nombor genap ni 2, 4, 6, 8. Manakala peristiwa mendapat faktor bagi 9. Faktor bagi 9, 1, 3, 9. Maksudnya 2 peristiwa yang berbeza yang tidak akan berlaku pada masa yang sama. Maksudnya nombor tu tak sama. Okey. Nombor genap 2, 4, 6, 8. Faktor bagi 9, 1, 3, 9. Maksudnya tak bertindih. Tak berlaku pada masa yang sama. Itu yang pertama. Okey. Maka peristiwa T dan V ini dikatakan peristiwa saling eksklusif. Maksudnya tak berlaku pada masa yang sama, kita panggil peristiwa saling eksklusif. Tak bertindih antara satu sama lain. Manakala peristiwa T dan U, T tadi peristiwa mendapat nombor genap. Okay, U ni pula peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. Okay, T tadi kita dah tahu peristiwa mendapat nombor genap 2, 4, 6, 8. U ni nombor kuasa 2 sempurna. Okay, 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. Ada 3 je lah sebab nombor dia daripada 1 hingga 9 saja. Jadi 3 nombor ni, 1, 4 dan 9 ni adalah nombor kuasa 2 sempurna. Okey, kita tengok kat sini, nombor 4 ni juga adalah nombor genap. Jadi nombor 4 ni adalah unsur kepada T dan juga unsur kepada U. Okey, kita tengok kat sini. Jadi peristiwa T dan U ni ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Kerana bola pingpong yang berlabel nombor 4 ni tadi ialah kesudahan sepunya bagi kedua-dua peristiwa T dan U. Sebab apa? Nombor 4 ni adalah nombor genap. Pada masa yang sama, 4 ni juga nombor kuasa 2 sempurna. 2 kuasa 2. Okey?
Adakah peristiwa U dan V? U dan V ni pula, adakah peristiwa saling eksklusif? Kita tengok kat sini pun, dia bertindih juga U dengan V. Jadi kalau bertindih maksudnya, orang kata perkara yang orang kata berlaku pada masa yang sama. Boleh berlaku pada masa yang sama. Jadi kalau berlaku pada masa yang sama, peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, sama dengan yang tadi itu, T dengan U tadi. Okey, TV saling eksklusif, TU dan UV peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, baik. Kita nak bagi lebih faham lagi berkaitan dengan perbezaan antara peristiwa saling eksklusif dengan peristiwa tidak saling eksklusif ni. Okay, kita tengok rangsangan minda 4. Tujuan dia membezakan peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okay, langkah-langkah dia. Okay, yang pertama, bahagikan murid kepada beberapa kumpulan yang sesuai. Yang kedua, lengkapkan lembaran aktiviti di bawah. Okay, lembaran aktiviti seperti berikut. Seorang murid dipilih secara rawak dari kelas anda. Yang berikut ialah peristiwa A hingga F. Okey, baik. Peristiwa A, murid yang memakai cermin mata. Peristiwa B, ahli pandu puteri. Peristiwa C, murid lelaki. Peristiwa D, murid yang mendapat grade A dalam ujian matematik. Peristiwa E, murid yang suka subjek matematik. Manakala peristiwa F, murid yang mendapat grade D dalam ujian matematik. Okey, baik. Tandakan right dalam peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif bagi setiap peristiwa gabungan berikut. Jadi dia ada beberapa peristiwa bergabung. Okey, peristiwa A dan B, peristiwa B dan C, peristiwa B dan D, peristiwa D dan E, peristiwa E dan F, dan peristiwa D dan F. Okey, setiap peristiwa tadi kita dah tengok tadi, dia dah bagi dah. Okey, dekat atas ni tadi. Jadi bila kita gabungkan peristiwa tu, adakah peristiwa tersebut peristiwa saling eksklusif ataupun peristiwa tidak saling eksklusif? Yang ini kita kena tentukan. Jadi kalau peristiwa tu saling eksklusif, kita tanda right. Kalau tidak saling eksklusif, kalau peristiwa tu tidak saling eksklusif, kita tanda dekat kotak tidak saling eksklusif. Okey? Baik. Jadi kita tengok kat sini Peristiwa A dan B, kita tengok murid yang memakai cermin mata dengan ahli pandu puteri. Saling eksklusif ke tidak saling eksklusif? Okey, yang sini timbul persoalan juga kan. Okey. Murid yang memakai cermin mata adakah pelajar lelaki saja ataupun pelajar perempuan saja? Okey. Kalau yang murid yang memakai cermin mata tu perempuan saja, okey, A tu peristiwa A tu dan peristiwa B tu ahli pandu puteri perempuan lah. Jadi bila dua peristiwa ni melibatkan perempuan, pelajar perempuan. Jadi dia punya peristiwa ni kita panggil peristiwa tidak saling eksklusif sebab boleh berlaku pada masa yang sama. Tapi kalau peristiwa A tu murid yang memakai cermin mata tu murid lelaki saja. Okey? Dan peristiwa B tu ahli pandu puteri. Jadi murid lelaki dengan murid perempuan, peristiwa ni tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Jadi kalau tidak berlaku pada masa yang sama, peristiwa saling eksklusif. Iaitu jadi situasi dia akan berubah dekat situ. Okey? Kalau peristiwa B dan C, okey, peristiwa B ahli pandu puteri. Peristiwa C murid lelaki. Jadi dua perkara ni, peristiwa ni tidak berlaku pada masa yang sama. Jadi peristiwa saling eksklusif. Kita boleh tanda. Okey, A dengan B ni bergantung. Okey? Bergantung kepada A tu yang memakai cermin mata tu lelaki ke perempuan. Okey, mungkin dia boleh jadi dua-dua lah. Okey, dia boleh jadi dua-dua. Okey, boleh jadi saling eksklusif, dia boleh jadi peristiwa tidak saling eksklusif. Tapi B dengan C kita boleh beza dah. Dia saling eksklusif, tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Peristiwa B dan D. Okey, B ahli pandu puteri, D tu murid yang mendapat grade A dalam ujian matematik. Jadi ahli pandu puteri pelajar perempuan. Okey, peristiwa D murid yang mendapat A dalam ujian matematik. Ada pelajar lelaki, ada pelajar perempuan. Okey, jadi tidak saling eksklusif sebab boleh berlaku pada masa yang sama.
Okey. Baik. Peristiwa D dan E. Okey, D murid mendapat grade A dalam ujian matematik. Peristiwa E murid yang suka subjek matematik. Jadi boleh berlaku pada masa yang sama. Dia dapat A sebab dia minat. Dia suka subjek matematik. Jadi tidak saling eksklusif. Okey. Peristiwa E dan F. Peristiwa E murid yang suka subjek matematik. Peristiwa F murid yang mendapat grade D dalam ujian matematik. Okey. Bergantung juga sebenarnya. Ada pelajar dia minat matematik, tapi bila periksa dapat rendah, ada juga. Okey, tapi untuk peristiwa ni kita anggap macam nilah. Kalau dia suka matematik mesti dia boleh dapat A. Okey, jadi kalau peristiwa ni tidak berlaku pada masa yang sama, kita boleh kata dia saling eksklusif. Bergantung juga sebenarnya peristiwa ni. Okey, baik. Peristiwa D dan F. Murid yang mendapat grade A dalam ujian matematik dan F tu murid yang mendapat grade D dalam ujian matematik. Tidak berlaku pada masa yang sama. Jadi grade 1 je. Kalau dapat A lah. Kalau dapat D lah. Okey, jadi peristiwa ni peristiwa saling eksklusif, tidak berlaku pada masa yang sama. Macam itulah cara kita nak bezakan dia. Okey, sambung. Muka surat 254 tu perbincangan dia tadi seperti yang kita bincang tadi. Daripada jadual di sebelah, adakah semua peristiwa saling eksklusif telah dinyatakan? Sekiranya tidak, nyatakan. Okey, ada yang kita nyatakan. Ada yang bergantung kepada situasi. Okey, katakan peristiwa A dan B tadi. Okey. Baik. Hasil daripada rangsangan minda 4 didapati bahawa setiap peristiwa bergabung di atas sama ada peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif bergantung pada ahli kumpulan dalam kelas masing-masing. Okey. Sekiranya hanya murid lelaki yang memakai cermin mata, okey, yang tadi tu, peristiwa A tadi tu, maka peristiwa A dan B adalah saling eksklusif. Maksudnya peristiwa A tu murid memakai cermin mata tu pelajar lelaki saja. Peristiwa B ahli pandu puteri memang confirm perempuan. Jadi peristiwa tu tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Jadi saling eksklusif. Okey. Tetapi bagi kelas yang mempunyai murid perempuan yang memakai cermin mata, maka peristiwa A dan B merupakan peristiwa tidak saling eksklusif. Sebab tu saya kata tadi akan ada dua situasi lah. Sama ada peristiwa saling eksklusif ataupun peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, jelas dengan situasi ataupun contoh yang diberikan tersebut. Jadi secara generalisasi, peristiwa gabungan A dan B tadi tu dikenali sebagai peristiwa saling eksklusif sekiranya tidak ada persilangan antara peristiwa A dengan peristiwa B. Okey. Jadi A simbol bersilang dengan B ni sama dengan unsur kosong. Maksudnya tiada unsur yang bersilang antara A dengan B tersebut. Okey, baik. Okey, baik. Kita masuk kepada contoh 6. Kita nak bagi faham yang ni. Okey. Peristiwa saling eksklusif dengan peristiwa tidak saling eksklusif. Seorang pekerja dalam sebuah kilang dipilih secara rawak. Diberi A pekerja bergaji kurang daripada RM2,500. Manakala B pekerja perlu membayar cukai pendapatan. Okey. Nak tahu yang perlu bayar cukai pendapatan ni, kita tengok zon informasi ni. Mulai tahun 2015, individu yang mempunyai pendapatan penggajian tahunan melebihi RM34,000 selepas potongan KWSP perlu mendaftar fail cukai pendapatan. Maksudnya gaji dia tu lebih lah daripada 2,500 tadilah. Okey, maksudnya A dengan B ni kumpulan yang berbeza lah. C, pekerja pergi bekerja dengan menaiki kereta. Yang ni kategori A pun ada yang pergi kerja naik kereta. Kategori B pun ada pergi kerja dan naik kereta. Okey. Baik. Tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ialah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. A. Okey. A dan B. Kita tengok balik. A tadi pekerja bergaji kurang daripada RM2,500. B tadi pekerja perlu membayar cukai pendapatan. Adakah berlaku pada masa yang sama?
Okey, peristiwa A dan B tidak boleh berlaku bersama. Maka A dan B ialah peristiwa saling eksklusif. Okey, faham? Kalau tidak berlaku bersama ataupun tidak berlaku pada masa yang sama, itu adalah peristiwa saling eksklusif. Okey, B. A dan C, kita tengok tadi. A tadi pekerja bergaji kurang daripada RM2,500. C tadi pekerja pergi bekerja dengan menaiki kereta. Boleh jadi pergi kereta. Dia boleh, orang kata walaupun gaji kurang pada RM2,500, ada juga yang pergi kerja naik kereta kan. Jadi peristiwa A dan C ni boleh berlaku bersama. Maka A dan C ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Maksudnya dia bertindih. Walaupun gaji dia RM2,500, dia boleh pergi kerja dengan kereta, tak ada masalah. Jadi boleh berlaku pada masa bersamalah pada masa yang sama. C, B dan C, okey. B tadi pekerja perlu membayar cukai pendapatan. C, pekerja pergi bekerja dengan menaiki kereta. Boleh berlaku bersama juga. Jadi peristiwa B dan C boleh berlaku bersama, maka B dan C ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Bertindih, bersilang antara satu sama lain. Okey? Baik, jelas dekat situ. Jadi untuk lebih mahir lagi, para pelajar boleh tengok praktiskan diri 9.3A ni untuk membezakan peristiwa tersebut, peristiwa saling eksklusif ataupun peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, sebagai contoh dekat sini kita bincang sikitlah. Okey, 9.3A tu. Sebiji dadu adil di lambung, senarai peristiwa berikut diberikan. Okey, P ialah peristiwa mendapat nombor yang lebih besar daripada 4. Q ialah peristiwa mendapat nombor genap. R ialah peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. Okey, dadu kita kena faham. Dia ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 sampai 6 sajalah. Okey, baik. Tentukan sama ada pasangan berikut ialah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. P dan Q. Okey, P tadi peristiwa mendapat nombor lebih besar daripada 4. Maksudnya 5, 5 dan 6. Betul tak? 5 dan 6. Okey, Q peristiwa mendapat nombor genap. Okey. Jadi P tadi 5 dan 6. Okey, Q tadi peristiwa dapat nombor genap. Nombor genap apa? 2, 4, 6. Nampak tak? Peristiwa P dan Q tu ada bertindih, iaitu nombor 6 tadi adalah nombor lebih besar daripada 4 dan nombor 6 tu adalah nombor genap. Jadi bila berlaku pertindihan dekat situ, maksudnya boleh berlaku pada masa yang sama ataupun boleh berlaku bersama. Jadi kita panggil peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, cikgu ringkaskan tulis kat sini PTSE, okey, peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, baik. Okey, B, P dan R. Okey, P tadi peristiwa mendapat nombor yang lebih besar daripada 4, iaitu 5 dengan 6 tadi kan. Okey, R, peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. Nombor kuasa 2 sempurna 1. Okey, 2 kuasa 2 4. Okey. Lepas tu 3 kuasa 2 9. 9 dah tak ada dalam dadu, tak ada nombor 9. Jadi berlaku pada masa yang sama tak? Boleh berlaku bersama ke tak? Jadi tak berlaku pada masa yang sama. Jadi kita panggil yang ni peristiwa saling eksklusif. Okey, itu cara dia. Ataupun para pelajar nak senaraikan dulu, boleh senaraikan. Ini cikgu bincang secara dasar dia macam tu. Okey, baik. C, Q dan R. Q peristiwa mendapat nombor genap. Okey, nombor 2, nombor 4, nombor 6. Okey, R peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. Okey, nombor kuasa 2 sempurna. Okey, 1 kuasa 2 dapat 1. Okey, nombor 1 tu bukan nombor genap. Okey, 2 kuasa 2 4. Jadi maksudnya nombor 4 tadi dia nombor genap, pada masa yang sama dia adalah nombor kuasa 2 sempurna. Jadi Q dan R boleh berlaku bersama. Sebab nombor 4 tu dua kumpulan tu. Dia boleh jadi Q, boleh jadi R. Jadi kita panggil peristiwa tidak saling eksklusif. PTSE. Okey, selesailah nombor 1 tu kita bincang. Okey, baik. Sambung muka surat 255 soalan nombor 2. Sebiji telur dipilih secara rawak daripada ladang penternakan.
Okey, K ialah peristiwa telur yang dipilih retak. L ialah peristiwa telur yang dipilih grade A. M ialah peristiwa telur yang dipilih grade C. Okey, tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ialah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, baik. K dan L. Okey, K peristiwa telur yang dipilih retak. L peristiwa telur yang dipilih grade A. Jadi boleh berlaku bersama. Okey. Telur tu grade A. Mungkin dia pada masa yang sama. Telur grade A tu yang retak. Jadi boleh berlaku pada masa yang sama ataupun boleh berlaku bersama. Jadi yang ni kita panggil K dan L peristiwa tidak saling eksklusif sebab boleh berlaku bersama, boleh berlaku pada masa yang sama. Okey. Baik. Okey, seterusnya K dan M. K peristiwa telur yang dipilih retak, M peristiwa telur yang dipilih grade C. Juga boleh berlaku bersama, okey. Jadi jawapan dia peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, boleh berlaku bersama. Okey, L dan M. L tadi peristiwa telur yang dipilih ialah grade A. M tu peristiwa telur yang dipilih grade C. Tidak boleh berlaku bersama. Kalau grade A lah. Kalau grade C lah. Jadi, ini kita panggil peristiwa saling eksklusif. Dia tidak berlaku bersama ataupun tidak bertindih lah. Okey, baik. Selesai soalan 2. Soalan yang ketiga. Seorang pelancong dipilih secara rawak di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. R ialah peristiwa pelancong dipilih berasal dari Eropah. S ialah peristiwa pelancong dipilih berasal dari negara ASEAN. T ialah peristiwa pelancong dipilih berasal dari negara Commonwealth. Jadi kalau ada yang tak berapa nak faham apa maksud kata negara ASEAN, negara Commonwealth, boleh tengok zon informasi dekat sebelah ni. Okey, negara ASEAN terdiri daripada Malaysia, Brunei, Singapura, Kemboja, Indonesia, Vietnam, Myanmar, Filipina, Thailand, Laos. Manakala negara Commonwealth ialah negara-negara yang pernah dijajah oleh British. Maksudnya ada negara ASEAN di atas ni yang dijajah oleh British, contohnya macam Malaysia. Jadi dia kata bertindih lah, boleh jadi Malaysia ni boleh dikatakan negara ASEAN. Pada masa yang sama Malaysia ni di bawah kategori negara Commonwealth. Okey, baik. Okey, tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ialah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. R dan S. Okey, R tadi ialah peristiwa pelancong dipilih berasal dari Eropah. S, peristiwa pelancong dipilih berasal dari negara ASEAN. Okey, bertindih ke tak bertindih? Okey, jawapan dia tidak bertindih lah. Negara Eropah lah. Negara ASEAN. Okey, dua jenis kata negara yang berbeza. Okey, baik. Jadi tidak berlaku bersama. Jadi kita panggil peristiwa saling eksklusif. Okey, baik. B, R dan T. Okey, R tadi ialah peristiwa pelancong dipilih berasal dari Eropah. T ialah peristiwa pelancong dipilih berasal dari negara Commonwealth. Okey. Ada negara di Eropah yang dijajah oleh British. Okey, ada juga. Jadi boleh berlaku bersama. Jadi kita panggil peristiwa tidak saling eksklusif. Okey. C, S dan T. S ialah peristiwa pelancong dipilih berasal dari negara ASEAN. T ialah peristiwa pelancong dipilih berasal dari negara Commonwealth. Okey, yang macam cikgu cerita tadi lah. Contoh Malaysia. Okey. Malaysia adalah kata negara di bawah negara ASEAN.
Pada masa yang sama, negara Malaysia ni juga adalah negara Commonwealth, pernah dijajah oleh British. Jadi boleh berlaku bersama. Jadi peristiwa tidak saling eksklusif juga. Okey, jelas selesai perbincangan kita untuk praktiskan diri 9.3A. Okey, baik. Kita sambung kepada standard pembelajaran yang kedua. Okey. Mengesahkan rumus kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okay, kita tengok rangsangan minda 5. Okey. Tujuan mengesahkan rumus kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, langkah-langkah dia. Okey, 1. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan yang sesuai. Teliti kes berikut. Okey, baik. Fahmi mengadakan rumah terbuka bersempena dengan perayaan Hari Raya Aidilfitri. Sebanyak 80 orang tetamu mengunjungi rumah tersebut, rumah terbuka tersebut. 2/5 daripada tetamu yang mengunjungi rumah terbuka itu ialah rakan sekerja Fahmi. Sebanyak 55 orang tetamu hadir bersama ahli keluarga. 18 daripadanya ialah rakan sekerja Fahmi. Okey, baik. 1/10 daripada tetamu yang mengunjungi rumah terbuka itu ialah rakan sekolah anak Fahmi. Semua rakan sekolah anak Fahmi tidak datang bersama ahli keluarga. Seorang tetamu yang mengunjungi rumah terbuka Fahmi dipilih secara rawak. Jadi peristiwa tu ada 3, A, B dan C. Okey, A ialah peristiwa tetamu yang dipilih datang bersama ahli keluarga. Manakala peristiwa B ialah peristiwa tetamu yang dipilih ialah rakan sekerja Fahmi. Okay. C ialah peristiwa tetamu yang dipilih ialah rakan sekolah anak Fahmi. Okey, baik. Jadi kita tengok kat sini 80 orang tetamu tu jumlah semua kan. Jadi 2/5 tu tetamu tu ialah rakan sekerja Fahmi. Okey. Baik. Sebanyak 55 orang tetamu, 55 orang daripada 80 orang tadi hadir bersama ahli keluarga. 55 tu pula 18 daripada 55 tu rakan sekerja Fahmi. Dia pecah-pecah macam tu. Maksudnya ada peristiwa yang bertindih dekat situ. Okey, baik. Lepas tu 1/10 pada tetamu. Maksudnya 1/10 daripada 80. Berapa? 8 orang lah. Okey. Rakan sekolah anak Fahmi. Semua rakan sekolah anak Fahmi tidak datang bersama ahli keluarga. Okey, macam itulah. Baik. Jadi kita tengok langkah yang ketiga tu. Okey, muka surat 256. Lengkapkan gambar rajah Venn di bawah untuk menunjukkan hubungan antara peristiwa A, B dan C. Jadi kita kena lukis gambar rajah Venn tu. Okey. Berdasarkan gambar rajah Venn yang dilukis, lengkapkan jadual di bawah. Okey, daripada gambar rajah Venn kita lengkapkan. Okey. Jadi apa maksud dia ni? PA, PB, PA dan B, PA atau B. Okey, PA itu apa? Peristiwa A, dari kebarangkalian peristiwa A. Kebarangkalian peristiwa tetamu yang dipilih datang bersama ahli keluarga. Berapa kebarangkalian dia? Okey, bersama ahli keluarga tu. Okay, 55 daripada 80. Itu bersama ahli keluarga. Itu semualah. Okey. Manakala PB tu kebarangkalian peristiwa B. Peristiwa tetamu yang dipilih ialah rakan sekerja Fahmi. Okey. Jadi 2/5 tadi. Rakan sekerja tu 2/5. A tadi bersama ahli keluarga 55/80. Kita kiralah. Okey. 55/80 tu dapat berapa? 11/16. Lebih kurang macam tu lah. PC tu ialah kebarangkalian peristiwa C. Peristiwa tetamu yang dipilih ialah rakan sekolah anak Fahmi. Okey, 1/10 tadi. Okey, baik. Kita isikan dalam jadual tu.
Okey, P, A dan B. A dan B maksudnya, kita tu rujuk kat sini. Memori saya ni. A dan B maksudnya peristiwa A bersilang dengan B. Maksudnya apa? Okey. Macam ni tadilah. Okey. Peristiwa tetamu dipilih datang bersama ahli keluarga bersilang dengan peristiwa B. Maksudnya yang tetamu yang dipilih datang bersama ahli keluarga tu, ada daripada mereka tu adalah rakas kerja Fahmi. Okey. Ni 18 ni. 18 ni rakas kerja Fahmi tadi. Kebarangkalian dia 18 daripada jumlah tetamu tu 80. Semua sekali lah. Okey. A atau B maksudnya apa? A kesatuan B maksudnya apa? Gabungan. Peristiwa A dan B gabungkan sekali. Peristiwa tetamu dipilih datang bersama ahli keluarga dengan kebarangkalian peristiwa tetamu dipilih ialah rakan sekerja Fahmi. Okey, gabungkan sekali itu dapat berapa? A dan B gabung sekali. Okey. Baik. Sama juga A dan C. A dan C itu maksudnya persilangan. A dan C maksudnya peristiwa tetamu dipilih datang bersama ahli keluarga pada masa yang sama. Peristiwa tetamu dipilih ialah rakan sekolah. Tapi dekat kes tadi dia kata rakan sekolah anak Fahmi itu tidak datang bersama ahli keluarga. Jadi tak berlaku persilangan dekat situ. Okey, baik. Manakala A atau C maksudnya A gabung dengan C. Peristiwa A gabung dengan C. Peristiwa tetamu dipilih datang bersama ahli keluarga. Kita tambah dengan peristiwa tetamu dipilih ialah rakan sekolah anak Fahmi. Okey, baik. Setiap kebarangkalian kita kena tuliskan dalam ni. Baik. Perbincangan dia. Okey, soalan 1. Mengapakah P, A dan B? Maksudnya P itu probability bahasa Inggeris lah. Kebarangkalian. A dan B, kebarangkalian A dan C dan kebarangkalian B dan C. Ni yang dan ni, yang semua dan ni apa maksud dia? Perlu ditentukan sebelum menghitung P atau B, P atau C atau P atau C ni. Kenapa kena kira yang ni dulu? Yang dan dulu sebelum atau ni. Okey. Soalan 2, berdasarkan jawapan di A, B dan C. Ni, dalam jadual ni tadi. Bentuk satu persamaan untuk menghubungkan keempat-empat kebarangkalian bagi setiap A, B dan C di atas. Berikan justifikasi anda. Kalau kita kira ataupun kita kenal pasti daripada kes tadi, kita isikan dalam jadual ni, kita akan dapat beberapa hubungan. Jadi kita nak jawab kata soalan 1, perbincangan 1 tu tadi. Kenapa kita kena kira kebarangkalian A dan B, A dan C, B dan C ni dulu sebelum kita kira kebarangkalian A atau B, A atau C, B atau C ni. Jawapan dia, kebarangkalian A dan B, kebarangkalian A dan C dan kebarangkalian B dan C dikenal pasti dahulu supaya kita dapat menentukan sama ada peristiwa bergabung itu saling eksklusif atau tidak saling eksklusif. Kalau kata kita kira kebarangkalian A dan B itu ada nilai. Ada nilai maksudnya boleh berlaku bersama. Jadi peristiwa tu kita panggil peristiwa tidak saling eksklusif. Okey? Tapi kalau kita kira ataupun kita kena pasti daripada kes tadi, kebarangkalian A dan B, A dan C dan B dan C ni kosong, maksudnya tiada yang bertindih, tidak berlaku bersama. Itu kita panggil peristiwa saling eksklusif. Okey, kita kena faham yang tu. Dan yang kedua, bentukkan persamaan untuk dua peristiwa ni. Okey, baik. Peristiwa A dan C serta peristiwa B dan C, okey, merupakan peristiwa bergabung saling eksklusif. Okey. Okey, PA dan B, PA dan C, PB dan C kita kira nilai dia. Jadi antara tiga ni hanya kebarangkalian A dan B je yang ada nilai. Sebab apa ada nilai? Kita tengok kat sini. A ialah peristiwa tetamu yang dipilih datang bersama ahli keluarga.
B tadi peristiwa teramu yang dipilih ialah rakas kerja Fahmi. Jadi dekat sini, nampak tak pertindihan dia berlaku pada masa yang sama. 55 orang tu tetamu tu datang dengan ahli keluarga. Dalam 55 orang tu ada 18 orang rakas kerja Fahmi. Jadi boleh berlaku bersama. Jadi peristiwa tu tidak saling eksklusif untuk A dan B ni. Manakala A dan C dan juga B dan C tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Okey? Sebab tetamu yang datang bersama ahli keluarga, manakala C tu rakan sekolah anak Fahmi tidak datang dengan ahli keluarga, jadi tak bertindih, tak berlaku bersama. B dan C, B rakas kerja Fahmi, C tu rakas sekolah anak Fahmi, dua tetamu yang berbeza, tak berlaku bersama. Jadi PA dan C dan PB dan C ni, okey, merupakan peristiwa peristiwa A dan B merupakan peristiwa bergabung tidak saling eksklusif sebab berlaku pertindihan tadi kan, okey, kerana peristiwa ataupun kebarangkalian A bersilang dengan B ada nilai, dia bukan kosong. Okey, maka kebarangkalian A atau B sama dengan P A tambah PB. Maksud kebarangkalian A tambah kebarangkalian B tolak kebarangkalian A bersilang dengan B tersebut. Okey, ini dia punya persamaan yang kita dapat kalau peristiwa tu peristiwa tidak saling eksklusif. Sebab berlakunya pertindihan boleh berlaku bersama. Manakala peristiwa A dan C dan serta peristiwa B dan C ni, okey, merupakan peristiwa bergabung saling eksklusif sebab dia tak berlaku bersama pada masa yang sama. Jadi P A bersilang dengan C sama dengan kosong dan peristiwa B bersilang dengan C itu pun kosong. Okay, tak berlaku bersama. Maka persamaan dia peristiwa A atau C sama dengan peristiwa A tambah peristiwa C dan peristiwa B atau C ni peristiwa B tambah peristiwa C. Dia akan jadi macam tu persamaan dia. Jadi secara kesimpulannya, secara umum dia yang bawah ni. Okey, baik. Rumus penambahan kebarangkalian. Okey. Kalau peristiwa tu peristiwa bergabung, kita panggil saling eksklusif. Okey. A bergabung dengan B sama dengan peristiwa A tambah peristiwa B. Maksudnya kebarangkalian dia apa? Kebarangkalian A tambah kebarangkalian B. Kalau peristiwa tu peristiwa tidak saling eksklusif, ada bertindih ataupun berlaku bersama, peristiwa A bergabung dengan B sama dengan peristiwa A tambah peristiwa B tolak peristiwa A bersilang dengan B tersebut. Okey, boleh jelas Jadi nak nampak dalam bentuk gambar rajah yang bawah ni. Okay, kalau peristiwa A dan B ialah peristiwa tidak saling eksklusif, maksudnya berlaku pertindihan, boleh berlaku pada masa yang sama. Jadi rumus dia yang ni. Samalah dengan atas tadi. A bergabung dengan B sama dengan peristiwa A tambah peristiwa B tolak peristiwa A bersilang dengan B tu, yang tengah-tengah tu. Manakala kalau peristiwa A dan B ialah peristiwa saling eksklusif, dia tak bertindih antara satu sama lain, tak berlaku pada masa yang sama. Peristiwa A bergabung dengan B sama dengan peristiwa A tambah dengan peristiwa B. Macam tu je. Okey, boleh jelas perbezaan dia tu. Sambung muka surat 257, contoh 7. Okey. Gambar rajah Venn di sebelah menunjukkan hubungan antara set semesta. Okey, ini simbol set semesta. Set A, set B dan set C. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set semesta. Tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut. A. Mendapat satu nombor genap atau nombor gandaan 5. Jadi kalau ada perkataan atau, maksudnya peristiwa tu bergabung. Maksudnya peristiwa mendapat satu nombor genap dengan peristiwa dapat nombor gandaan 5 tu bergabung. Okey?
Boleh. Jadi simbol dia macam ni lah. Peristiwa A bergabung dengan B. Ni simbol bergabung ataupun unite. Kita panggil unite lah bahasa Inggeris. Sama dengan N. N ni apa? N ni bilangan. Bilangan unsur A yang bergabung dengan B. Okay? Maksudnya unsur A bergabung dengan B berapa? Dia punya bilangan unsur. Dengan bilangan NS. Maksudnya S apa? Jumlah. Orang kata jumlah unsur dalam set semester tu. Berapa jumlah unsur dia ataupun jumlah kesudahan dia. Okey, bilangan set A bergabung dengan B ada berapa? Kita tengok dalam ni. A bergabung dengan B. Okey, A ada 4 unsur dalam dia. B ada 1 unsur. Jadi ada 5 bilangan unsur dia iaitu 2. Kalau A ni 2, 4, 6, 8. Set B ada 5. Jadi gabung 2 ni ada 5 bilangan set dia. Jumlah set, jumlah unsur ada berapa? Ada 1 sampai 9. Jadi 5/9. Itu kalau kita kira peristiwa A bergabung dengan B secara terus daripada gambar rajah Venn. Okey. Seterusnya kalau kita gunakan persamaan ni. Peristiwa A tambah peristiwa B. Peristiwa A kita tengok, A ada 4 unsur. Jadi 4 daripada jumlah semua 4/9. PB, B ada 1 je unsur daripada jumlah semua 9 kan, 1/9. 4/9 tambah 1/9 dapat 5/9. Nampak tak sama? Okey. Maka terbukti peristiwa A bergabung dengan B sama dengan peristiwa A tambah dengan peristiwa B sebab dapat nilai yang sama 5/9. Okey. Jadi dia punya gambar rajah Venn macam ni lah. Okey, A tambah dengan B. Okey. Jadi kebarangkalian dia 5/9. B, kebarangkalian A bersilang dengan C. Maksudnya apa? Mendapat satu nombor genap atau nombor perdana. Okey, nombor genap yang tadilah A tu. 2, 4, 6, 8. Manakala nombor atau nombor perdana. Maksudnya peristiwa A bergabung dengan peristiwa C. C itu nombor perdana. Nombor perdana, okey, 2. Nombor yang boleh dibahagi dengan 1 dengan dirinya sendiri. Maksudnya nombor perdana tu 2, 3, 5, 7. Ini nombor perdana. Okey, peristiwa mendapat A bersilang dengan C. Okey, kita kira berapa unsur dalam A bergabung dengan C ni. Okey, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua sekali ada 7. Okey, 7. Dengan jumlah unsur ada 9. 7/9. Okey, kalau kita guna rumus yang ni. Rumus untuk peristiwa tidak saling eksklusif ni. Sebab bertindih antara satu sama lain. PA tambah PC tolak P bersilang dengan C. Okey, peristiwa A. Kebarangkalian dia 4/9. Tambah peristiwa C. C pun ada 4 juga unsur. 4/9. Tolak peristiwa A bersilang dengan C ada berapa? Ada 1, iaitu nombor 2 ni kan. 1/9. Jadi 4/9 tambah 4/9 tolak 1/9 dapat 7/9 juga. Jadi terbuktilah peristiwa A bersilang dengan C itu sama dengan peristiwa A tambah peristiwa C tolak peristiwa A bersilang dengan C. Jadi untuk A ni berkaitan dengan peristiwa saling eksklusif, manakala peristiwa B ni berkaitan dengan peristiwa tidak saling eksklusif. Nampak tak? Peristiwa A tadi saling eksklusif, dia tak bertindih antara satu sama lain, tak berlaku bersama. Manakala peristiwa B ni peristiwa tidak saling eksklusif sebab boleh berlaku bersama, boleh bertindih antara satu sama lain. Okey, jelas untuk contoh 7. Okey, sambung contoh 8. 8 kepingkat berlabel dengan nombor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diletakkan ke dalam sebuah kotak. Sekepingkat dipilih secara rawak dari kotak itu. A ialah peristiwa mendapat satu nombor yang lebih besar daripada 8. Maksudnya nombor apa? 9, 10, 11. Okey, peristiwa B ialah peristiwa mendapat satu nombor perdana. Nombor perdana yang mana? Nombor 5, 7, nombor 11. Okey, nombor perdana. Nombor yang boleh dibahagi dengan 1 dengan dirinya sendiri.
C adalah peristiwa mendapat satu nombor genap. Nombor genap apa? 4, 6, 8, 10. Okey, kita kena pasti ABC ni apa. Tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey, A, peristiwa A atau B, A bergabung dengan B. Peristiwa A atau C, A bergabung dengan C, dan peristiwa B atau C, B bergabung dengan C. Jadi kita tengok terus penyelesaian yang diberikan. Muka surat 258. Okey, baik. Pertama sekali apa yang kita kena buat? Okey. Untuk soalan A, dia tanya peristiwa A atau B. Mula-mula sekali kita kena pasti dulu antara peristiwa A dengan B ada tak berlaku bersama ataupun berlaku pertindihan tak kat situ. Okey, cuba tengok A dengan B tadi. Peristiwa mendapat nombor lebih besar pada 8. Okey, 9, 10, 11. B peristiwa mendapat satu nombor perdana. Okey, nombor 11 pun adalah nombor perdana. Jadi A dengan B ni boleh berlaku bersama. Okey, ada satu unsur yang sama iaitu nombor 11 tadi. Okey, dia nombor lebih pada 8, pada masa yang sama dia nombor perdana, ada satu yang bersilang dekat situ. Okey, baik. Kalau kita senaraikan unsur A tadi, peristiwa A mendapat nombor lebih besar pada 8, kita senaraikan nombor 9, nombor 10, nombor 11. B, peristiwa dapat nombor perdana 5, 7, 11. Maksudnya nombor yang A yang bersilang dengan B adalah nombor 11. Okey. Kalau kita kira A bersilang dengan A bergabung dengan B, okey, kita gabungkan A dengan B ni, unsur A dengan B. 5, 7, 9, 10, 11 kita senaraikan. Jadi ada berapa gabungan unsur ni? Okey, ada 5. Jumlah unsur ada berapa? Ada 8. Jadi kebarangkalian peristiwa A bergabung dengan B 5/8. Cuba kita tengok. Disebabkan adanya pertindihan ataupun boleh berlaku bersama, peristiwa ni adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi kita guna rumus yang ni. Peristiwa A tambah peristiwa B tolak peristiwa A bersilang dengan B. Peristiwa A, okey, lebih besar daripada 8. Ada berapa? 3. 3/8. Peristiwa B, nombor perdana ada 3 juga, 3/8. Tolak peristiwa A bersilang dengan B ada berapa? 1/8. 3/8 tambah 3/8 tolak 1/8 dapat 5/8 juga. Jadi dapat sama, betul? Maka terbukti. Okey, rumus ni tadi, peristiwa A tambah peristiwa B tolak peristiwa A bersilang dengan B sama dengan peristiwa A bergabung dengan B. Okey. Baik. Soalan B tadi. A dengan C, A atau C. Nanti kita tengok dulu antara peristiwa A dengan C ada tak pertindihan. Okey, jadi kita senaraikan dulu. Peristiwa A tu nombor yang lebih besar daripada 8 iaitu 9, 10, 11, ada 3 unsur kat situ, ada 3 nombor. C, nombor genap. Okey, nombor genap 4, 6, 8, 10. A bergabung dengan C, kita senaraikan, kita gabungkan. Dia akan jadi 4, 6, 8, 9, 10, 11. Jadi ada berapa nombor kat situ? Ada 6. Jumlah nombor ada 8. Jadi kebarangkalian A bergabung dengan C ni 6/8. Kecilkan pecahan jadi 3/4. Kita tengok kat sini. A dengan C ada pertindihan. Okay? Sebab nombor yang lebih besar pada 8, nombor 10. Pada masa yang sama, nombor 10 tu adalah nombor genap. Jadi A bersilang dengan C ada 1 iaitu nombor 10. Okay? 1/8 lah kebarangkalian dia. Jadi kita kira ni, disebabkan ada pertindihan, kita kena guna rumus untuk peristiwa tidak saling eksklusif, iaitu PA tambah PC tolak P bersilang dengan C. Peristiwa A, 3 nombor daripada 8, jadi 3/8. Tambah peristiwa C, ada 4 nombor, okay, 4, 6, 8, 10. Jumlah nombor 8, jadi 4/8. Tolak peristiwa A bersilang dengan C, ada berapa? Ada 1, jadi 1/8. 3/8 tambah 4/8 tolak 1/8 dapat 6/8, kecilkan jadi 3/4. Jadi dapat sama kat sini, nampak tak? Jadi terbukti.
Okay, rumus PA tambah PC tolak P bersilang dengan C. Ini sama dengan peristiwa A bergabung dengan C. Okay, maksudnya daripada pengiraan kita tu, kita dapat buktikan dia punya rumus tu sama ataupun dapat nilai yang sama. Okay, seterusnya. B atau C bersilang ke tidak? Kita tengok kat sini. Peristiwa mendapat satu nombor perdana. Okay. C ialah C ialah peristiwa mendapat satu nombor genap. Boleh berlaku bersama ke tak? Okey, cuba tengok. Peristiwa B nombor perdana 5, 7, 11. C peristiwa dapat nombor genap 4, 6, 8, 10. Nombor perdana dengan nombor genap tidak berlaku pada masa yang sama. Jadi peristiwa B bersilang dengan C tak ada. Tak ada nombor yang bersilang. Jadi kosong. Okey. Peristiwa B bergabung dengan C, kita boleh gabungkan. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Jadi ada 7 nombor bila kita gabungkan peristiwa B dengan C. Jadi kebarangkalian B bergabung dengan C 7/8. Okey, disebabkan peristiwa B tak bersilang dengan C, maksudnya ini kita panggil peristiwa saling eksklusif. Tak berlaku bersama. Jadi rumus yang kita gunakan, rumus yang ni. PB tambah PC. Peristiwa peristiwa B tambah dengan peristiwa C. Kebarangkalian peristiwa B tadi 3/8 tambah kebarangkalian C ada berapa? 4/8. 3/8 tambah 4/8 jadi 7/8. Jadi sama kat sini 7/8. Maka terbukti peristiwa B tambah peristiwa C sama dengan peristiwa B bergabung dengan C. Peristiwa ni apa? Kebarangkalian dia. Okey, baik. Jadi faham selesai untuk contoh 8 tu. Jadi untuk lebih mahir berkaitan dengan kita nak menentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi peristiwa saling eksklusif dan juga peristiwa tidak saling eksklusif ni, para pelajar boleh buat praktis sendiri 9.3B ni muka surat 258. Okey, soalan 1 dengan 2 dan sambungan dia muka surat 259 tu soalan nombor 3. Okey, jawapan boleh rujuk di bahagian ruangan jawapan di belakang buku teks ni. Okey, cikgu tak cerita panjanglah yang ni. Okey, nanti panjang pula video sebab kita akan ada video bekas berkaitan dengan pentafsiran bilik darjah di mana kita akan sentuh bentuk-bentuk soalan yang melibatkan topik ini. Video yang seterusnya lah. Okey, baik. Selesai yang tu, kita masuk kepada standard pembelajaran yang ketiga. Okey, menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, baik, kita tengok contoh 9. 5 keping kad yang berlabel dengan huruf CINTA, cinta, dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Sekeping kad dipilih secara rawak. Hitung kebarangkalian kad itu berlabel huruf konsonan atau A. Maksudnya apa? Kebarangkalian mendapat huruf konsonan, bergabung kebarangkalian mendapat huruf A. Itu maksudnya. Jadi kita senaraikan dulu. Kad yang berlabel huruf konsonan. Huruf konsonan apa? Huruf C, N, T. Itu huruf konsonan. Kad yang berlabel huruf A. Maksudnya bila kita ambil kad tu, dia punya huruf tu A lah. Okey, baik. Jadi P atau peristiwa ataupun kebarangkalian kad berlabel huruf konsonan atau A. Maksudnya huruf konsonan ada 3, huruf A ada 1. Jadi berapa kat situ? Okey, konsonan 3/5. Okey. Manakala untuk huruf A 1/5. Jadi kita tambahkan. Okey, maksudnya peristiwa ni peristiwa saling eksklusif ke peristiwa tidak saling eksklusif? Dia peristiwa saling eksklusif sebab tak berlaku pada masa yang sama. Konsonan lah. Huruf A tu huruf vokal, dia tak bergabung antara satu sama lain. Jadi kita tambah macam biasa. 3/5 tambah 1/5 jadi 4/5. Okey, yang ni tip dia. Peristiwa dua bagi dua peristiwa saling eksklusif kita gunakan rumus ni. Sambung kepada contoh 10. Dalam satu jamuan, kebarangkalian Zalifah dan Maran makan cendol. Masing-masing ialah 5/7 dan 3/5. A. Wakilkan kebarangkalian Zalifah dan Maran
makan cendol dalam jamuan itu dengan gambar rajah van. B. Hitung kebarangkalian Zalifah atau Maran makan cendol dalam jamuan itu. Jadi untuk menjawab soalan A, okey, kata kunci dia kat sini dan. Dan tu maksudnya apa? Kata bersilang, bersilang antara Zalifah dan Maran tu. Okey, bersilang antara satu sama lain. Jadi macam mana kita nak kira tu? Okey, baik. Mula-mula sekali. Okey, dan kita dan tu orang kata bersilang, betul lah, bersilang. Okey, baik. Cara kira dia, okay, penyelesaian dia, peristiwa P ataupun kebarangkalian kedua-dua Zalifah dan Maran makan cendol dalam jamuan itu. Okey, bagaimana kita nak kira bila dua-dua tu ada perkataan dan dekat sini. Dan ni maksudnya bersilang dua-dua. Zalifah pun makan cendol, Maran pun makan cendol. Serentak berlaku pada masa yang sama. Jadi, bila melibatkan peristiwa yang berlaku pada masa yang sama tu, dia punya kebarangkalian kita darabkan. Okey, peristiwa Zalifah makan cendol, kebarangkalian Zalifah makan cendol dengan kebarangkalian Maran makan cendol kita darabkan. 5/7 darab 3/5 kita akan dapat 3/7. Maksudnya dia bersilang. Okey. Okey, yang kedua kita kira kebarangkalian ataupun peristiwa hanya Zalifah makan cendol dalam jamuan itu. Jadi, kebarangkalian Zalifah makan cendol tadi 5/7. Jadi kita tolak 3/7. Sebab apa tolak 3/7? 3/7 tu bersilang dengan Maran. Jadi yang Zalifah saja, okey, tolak dengan yang bersilang dengan Maran, kita akan dapat yang Zalifah, hanya Zalifah yang makan cendol tu. Okey, yang Zalifah saja 2/7. 5/7 tolak 3/7 dapat 2/7. Manakala kebarangkalian hanya Maran yang makan cendol dalam jamuan itu. Okey, kebarangkalian Maran makan cendol 3/5. Jadi kena tolak dengan 3/7. Sebab apa tolak 3/7? 3/7 tu bersilang dengan Zalifah. Jadi bentuk gambar rajah van macam ni. Okey, 3/7 tu tengah-tengah yang bersilang tu. Okey, Zalifah bersilang dengan Maran kat tengah-tengah. Jadi untuk dapatkan yang Zalifah saja, okey, 5/7 tolak 3/7 dapat 2/7 tadi. Okey, dapat 2/7. Manakala Maran saja yang makan cendol, 3/5 kena tolak dengan 3/7 dan dapat kat sini 6/35. Okey. Baik. Jadi yang lebihnya berapa? Jadi kita kena kira lah. Okey. Cuba tengok kat sini. Penyebut yang paling besar ialah 35. Jadi kita kira macam ni. 35/35 tolak 2/7 tu. Yang Zalifah punya. Tolak yang tengah-tengah tu. Yang bersilang tu. 3/7. Tolak yang Maran punya tu. 6/35. Jadi kita akan dapat yang selebihnya tu 4/35 tu yang luar. Okey, maksudnya kebarangkalian orang kata Zalifah atau Maran tidak makan cendol. Tidak makan cendol kat luar ni. Okey, maksudnya dia pergi jamuan saja, dia makan benda lain lah, minum air saja. Contoh. Okey. Baik. Okey, ini ada info kat sini berkaitan cendol. Cendol ialah sejenis pencuci mulut yang amat popular di Malaysia. Ramuannya terdiri daripada isi berwarna hijau yang dibuat daripada tepung beras dan air pandan, air santan dan gula Melaka. Ini orang kata untuk perkongsian lah siapa nak buat cendol, ini ramuan dia. Okey, baik. Untuk menjawab soalan B tadi, hitung kebarangkalian Zalifah atau Maran makan cendol dalam jamuan itu. Maksudnya ada perkataan atau kat sini, atau. Yang A tadi dan. Okey, dan tadi kan. Okey. Yang B ni atau. Atau ni maksudnya gabungan. Maksudnya gabungan Zalifah dengan Maran. Okey, baik. Jadi rumus apa yang kita nak guna? Okey. Disebabkan berlakunya pertindihan dekat sini, jadi kita rumus yang kita nak guna tu adalah rumus kebarangkalian peristiwa tidak saling eksklusif. PZ tambah PM tolak PZ bersilang dengan M. Z tu Zalifah, M tu Maran. Kita dah kira, kita dah tentukan, kita dah lukis dekat gambar rajah van tadi.
PZ, peristiwa Zalifah makan cendol. Berapa semua sekali? Semua sekali berapa? Zalifah makan cendol. Okay, 5/7. Okay. Zalifah makan cendol. Tambah kebarangkalian Maran makan cendol. Semua sekali berapa? 3/5. Tambah 2 ni. Tolak peristiwa Zalifah bersilang dengan Maran makan cendol. 3/7 tengah-tengah ni. Okay. 5/7 tambah 3/5 tolak 3/7 akan dapat 31/35. Ataupun kaedah alternatif, disebabkan kita dah lukis gambar rajah van, kita gunakan saja gambar rajah van tu. Okey, peristiwa ataupun kebarangkalian Zalifah atau Maran makan cendol dalam jadual itu, maksudnya gabungan dia, gabungan dua-dua tu, kita dah ada dekat gambar rajah van. 2/7 tambah 3/7 tambah 6/35, kita akan dapat sama 31/35. Okey, jelas Okey, dua cara ni sama boleh guna. Nak gunakan persamaan ataupun merujuk kepada gambar rajah van yang telah pun kita lukis. Okey, selesai untuk contoh 10. Okey, contoh 11. Kebarangkalian sebuah telefon pintar yang dihasilkan oleh Kilang Jaya mengalami masalah paparan ialah 2/13. Okey, mengalami masalah paparan. Screen problem. Okey, 2 buah telefon pintar dipilih secara rawak. Okey, 2 buah telefon pintar. Tak bagi tahu Vivo ke Oppo ke tak bagi tahu. Okey, lakar satu gambar rajah pokok untuk menunjukkan semua kesudahan yang mungkin. Seterusnya hitung kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar yang dipilih mengalami masalah paparan. Sekurang-kurangnya maksudnya mungkin satu ada masalah paparan, satu lagi okey. Ataupun kedua-duanya mengalami masalah paparan. Okey. Baik. Jadi rujukan dekat sini M tu masalah paparan, kalau M prime tiada masalah paparan. Okey, baik. Jadi gambar rajah pokok dia untuk telefon pintar satu, okey, M tu adalah masalah paparan, M prime ni adalah tiada masalah paparan. Kalau masalah paparan kebarangkalian dia 2/13. Jadi kalau tiada masalah paparan, ada berapa lagi baki dia? 11/13 lah kebarangkalian. Okey. Baik. Itu untuk telefon pintar satu. Pergi kepada telefon pintar yang kedua, akan ada dua kebarangkalian. Sama ada telefon pintar dua tu mengalami masalah paparan ataupun tiada masalah paparan. Kalau dia mengalami masalah paparan, kebarangkalian dia 2/13 juga. Jadi kalau tidak mengalami masalah paparan, 11/13. Sama juga yang orang kata yang bawah ni. Mungkin telefon pintar yang pertama tu tiada masalah paparan. Tapi pada telefon pintar yang kedua, mungkin mengalami masalah paparan. Mungkin juga tiada masalah paparan. Jadi kebarangkalian dia pun sama lah macam atas. Jadi kesudahan dia macam mana? Kita baca daripada kiri ke kanan lah. Telefon pintar satu, telefon pintar dua. Jadi yang ni kita tengok MM. Maksudnya dua-dua mengalami masalah paparan. Jadi M prime. Maksudnya satu mengalami masalah paparan. Yang kedua, tiada masalah paparan. Yang ketiga ni M prime M, maksudnya telefon pintar pertama tiada masalah paparan, telefon pintar yang kedua tu mengalami masalah paparan. Dan yang keempat ni M prime, maksudnya dua-dua telefon pintar tiada masalah paparan. Okay, jelas kat situ. Jadi untuk menjawab soalan tu, hitung kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar yang dipilih mengalami masalah paparan. Maksudnya sekurang-kurangnya mungkin salah satu yang mengalami masalah paparan, satu lagi okey. Dan mungkin kedua-duanya mengalami masalah paparan. Jadi kebarangkalian dia kita kena buat macam ni. PMM maksudnya kebarangkalian kedua-dua telefon mengalami masalah paparan tambah PM M prime maksudnya telefon pintar satu mengalami masalah paparan, telefon pintar dua tiada masalah paparan tambah PM prime M. Maksudnya telefon pintar satu tiada masalah paparan, telefon pintar dua mengalami masalah paparan. Jadi kita ambil dia punya kebarangkalian dekat atas ni. Okey. Maksudnya yang 1 2 3 ni yang orang kata kita panggil menepati ciri-ciri yang dikehendaki oleh soalan itulah. Jadi PMM dua-dua mengalami kerosakan, okey. Masalah paparan 2/13 darab 2/13 tambah
M prime, kita ambil yang ni. 2/13 darab 11/13. Tambah M prime M. Maksudnya 11/13 darab dengan 2/13. Kita tambah semua ni, kita akan dapat kebarangkaliannya 48/169. Okey, tekan kalkulator dapatlah kat situ. Okey, dan akhir sekali muka surat 261, cikgu galakkan pada pelajar untuk buat praktiskan diri 9.3C tu. Okey, soalan 1 hingga 4. Jawapan boleh rujuk di bahagian belakang ruangan jawapan di belakang buku teks. Okey, cikgu tak cerita panjang lah. Sebab yang ni kalau kita faham konsep yang cikgu cerita tadi tu daripada standard pelajaran 1 hingga 3 tadi, pelajar boleh buat latihan yang ni. Okey. Baik. Sampai situ saja dulu perkongsian cikgu berkaitan dengan penerangan berkaitan dengan subtopik 9.3 peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif di bawah subjek matematik tingkatan 4 KSSM. Semoga bermanfaat kepada para pelajar, para guru dan juga siapa-siapa saja yang menonton video ini. Mungkin ilmu ini, kemahiran ini boleh digunakan dalam kehidupan seharian anda dan juga kejayaan anda. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jumpa lagi.